Didik TV KPM. Boleh Rina, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan membincangkan kesan zaman darurat terhadap negara kita. Baiklah, kita lihat daripada aspek politik. Dari segi aspek politik, zaman darurat telah menyebabkan peningkatan jumlah warga negara. Okay, maksudnya, kerajaan British telah melonggarkan syarat kewarganegaraan pada tahun 1952 dengan menggalakkan orang Cina dan orang India untuk menjadi warga negara Tanah Melayu. Lebih kurang 1.2 juta orang Cina dan 180,000 orang India menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Maka pada masa itu negara telah mempunyai 3 bangsa, iaitu Melayu, Cina dan India. Kelonggaran ini menunjukkan pengorbanan orang Melayu terhadap kaum lain bagi mewujudkan perpaduan rakyat. Tapi kita kena lihat mengapa British mengambil langkah melonggarkan syarat kewarganegaraan pada masa itu. Pada masa itu, Sir Gerald Templar, Pesuruhjaya Tinggi, telah menarik kaum bukan Melayu menjadi rakyat Tanah Melayu. Langkah ini penting untuk mewujudkan bangsa yang bersatu. Maknanya, bila orang Cina dan orang India menjadi warga negara, maka lebih ramai penduduk Tanah Melayu pada masa itu dan boleh digemling supaya bersama-sama menentang komunis. Kesannya, pada 14 September 1952, seramai lebih kurang 1.2 juta orang Cina dan 180,000 orang India layak menjadi warga negara. Jadi apakah kesan utamanya? Salah satunya ialah penglibatan orang Cina dalam pasukan keselamatan. Terdapat orang Cina yang menganggotai unit cawangan khas yang ditubuhkan oleh British. British telah menjadikan orang Cina ini sebagai salah satu anggota pasukan keselamatan yang bertanggungjawab menjejak anggota komunis hingga ke kubu persembunyiannya. Okay. Mereka ini, orang-orang Cina ini menjadi perisik dengan membuat penyusupan dalam organisasi PKM ataupun Parti Komunis Malaya untuk memudahkan pasukan keselamatan merancang tindakan. Jadi mereka ini menjadi perisik kepada British supaya British tahu apakah tindakan-tindakan komunis. Itu salah satulah tadi bagaimana kenapa British telah melonggarkan syarat kewarganegaraan. Okey, untuk kita menilai pemahaman murid untuk pembelajaran sebentar tadi, cikgu nak murid-murid di rumah dan di talian cuba jawab untuk soalan ini. Nyatakan tujuan utama British melonggarkan syarat kewarganegaraan. Okey, siapa yang nak cuba jawab untuk soalan ni angkat tangan. Kita nak tengok siapa nak jawab tu. Cepatnya Nurin angkat. Maksudnya Nurin yakin itu untuk jawab soalan ni. Okey, Nurin cuba jawab soalan ni, Nurin. Tujuan British melonggarkan syarat kewarganegaraan ialah menarik minat kaum bukan Melayu menjadi warga negara Tanah Melayu. Okey, terima kasih Nurin. Jawapan yang tepat sekali. Kita beri Nurin 1 bintang ganjaran. Okey, saya tampakkan 1 bintang terima untuk kasih, Nurin. Rina. Sama-sama, cikgu. Okey, baik. Seterusnya, cikgu. Okey, sementara itu kita lihat dulu contoh jawapan yang murid-murid cuba jawab tadi. Mari kita semak. Tujuan British melonggarkan syarat kewarganegaraan ialah menarik minat kaum bukan Melayu menjadi warga negara Tanah Melayu. Okey, terima kasih murid di talian yang cuba menjawab soalan. Okey, seterusnya kita lihat lagi kesan politik zaman darurat, iaitu penubuhan Malayan Chinese Association. Okey, Tan Cheng Lock membentuk Malayan Chinese Association ataupun MCA di Kuala Lumpur pada 27 Februari 1949. MCA meyakinkan British bahawa bukan semua orang Cina menyokong komunis. Okay, untuk pengetahuan Rina, PKM ini di majoriti ahlinya ialah
orang Cina, namun ada juga orang Melayu yang terlibat dengan komunis. Jadi MCA ditubuhkan untuk memberi keyakinan kepada British bahawa bukan semua orang Cina menyokong komunis. Jadi MCA telah membantu kerajaan dari segi kewangan dan menempatkan 500,000 orang penduduk semula ke kampung baru. Apa itu kampung baru? Okey, kampung baru ialah penduduk setinggan di pinggir hutan, majoritinya kaum Cina, dipaksa berpindah dari kampung halaman ke pertempatan baru yang digelar kampung baru. Okay. Kampung baru ini dilengkapi dengan tempat tinggal, bekalan elektrik, air paip, sekolah dan kemudahan kesihatan untuk keselesaan penduduk. Jadi kampung baru ini juga dipagari dengan kawat berduri dan dikawal oleh Special Constable untuk mengelakkan hubungan dengan PKM. Itu tadi ialah tujuan MCA ditubuhkan. Dan parti MCA ini masih kekal sehingga hari ini, yang menjadi tonggak politik masyarakat Cina. Okey, seterusnya ialah mempercepat kemerdekaan. Penubuhan jawatan kuasa antara kaum CLC meningkatkan kesedaran politik dalam kalangan pemimpin kaum. Mereka boleh berkongsi kepentingan dan hala tuju yang sama melalui penubuhan parti perikatan, iaitu UMNO untuk orang Melayu, MCA untuk orang Cina dan MIC untuk orang India. Kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1955 memberi keyakinan kepada British bahawa Persekutuan Tanah Melayu dapat menewaskan komunis, sekaligus dapat menghentikan hasrat komunis untuk menjadikan Tanah Melayu ini sebagai sebuah negara komunis. Jadi apakah objektif penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum ini? Iaitu mengkaji hubungan kaum secara mendalam, membetulkan keadaan politik, ekonomi, sosial supaya wujud pembahagian yang adil untuk semua komuniti, mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk negara ini. Jadi jawatan kuasa hubungan antara kaum ini bertindak untuk menyatu padukan kaum supaya bersama-sama menentang komunis. Okey, jadi apakah peranan dia? Mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri supaya kita akan membatalkan hasrat komunis untuk membentuk sebuah negara komunis dan bersetuju kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu untuk memupuk taat setia penduduk kepada negara Tanah Melayu serta memupuk semangat kerjasama supaya sama-sama menentang ancaman komunis di negara kita. Jadi saya telah menerangkan sedikit tentang bagaimana aspek-aspek politik mempercepatkan kemerdekaan dan penubuhan MCA tadi. Mari kita lihat pemahaman murid-murid di talian dan pemahaman murid di rumah. Jadi murid di talian, cuba jawab soalan, apakah objektif penubuhan CLC? Cuba murid angkat tangan, siapa nak cuba menjawab untuk soalan ini? Siapa nak jawab? Okey, Syafiqah angkat tangan dulu. Kita minta Syafiqah berikan jawapan untuk soalan ini. Silakan Syafiqah. Objektif penubuhan CLC ialah mengkaji hubungan kaum secara mendalam, membetulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial supaya wujud pembahagian yang adil untuk semua komuniti dan mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk di negara. Okey, itu saja Syafiqah? Okey, terima kasih Syafiqah atas jawapan yang baik. Okey Rina, kita boleh beri 1 bintang ganjaran untuk Syafiqah. Okey, Syafiqah, kita dah hadiahkan dia 2 bintang cikgu setakat ni. Okey, terima kasih Syafiqah kerana cuba menjawab. Okey, seterusnya, okey, ini contoh jawapan murid-murid di talian dan di rumah. Ini untuk jawapan yang Syafiqah berikan tadi. Okey, murid-murid dan boleh lihat di monitor ini. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana perkembangan pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu yang membolehkan kemerdekaan dipercepatkan. Okey, pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu diadakan selaras dengan peruntukan dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948.
Pada tahun 1954, pilihan raya peringkat negeri diadakan. Perikatan UMNO MCA telah memenangi 226 kerusi daripada 268 kerusi negeri yang dipertandingkan. Maksudnya rakyat bersama-sama memilih pemimpin supaya dapat membentuk sebuah negara yang merdeka, supaya dapat menghalang daripada komunis membentuk sebuah negara komunis. Okey. Kesan penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan telah menjadikan kerajaan diketuai oleh Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri dan mengambil alih tugas pentadbiran Tanah Melayu daripada Pesuruhjaya Tinggi British. Pesuruhjaya Tinggi British masih memegang tampuk kepimpinan peringkat atasan yang menentukan hala tuju negara. Jadi, dari segi aspek politik, dia dapat mengekang daripada komunis untuk terus berkuasa. Okey, saya rasa itu untuk topik perbincangan kita untuk aspek politik kesan zaman darurat. Didik TV KPM